Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Jadi ini merupakan video rakaman yang mana kita akan membicarakan berkenaan dengan subjek CTU 552 falsafah dan isu-isu semasa bagi topik yang pertama, iaitu pengenalan ilmu falsafah. Saya Dr. Muhammad Zuali bin Saiman. Untuk pengenalan diri sebagai pensyarah bagi kumpulan anda semua untuk kita membincangkan dan mempelajari subjek CTU 552 ini. Baik. Maka dalam topik yang pertama ini kita akan tengok berkenaan dengan definisi dan tujuan falsafah itu serta menjelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dan membincangkan hubungan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam kita nak mencapai wawasan falsafah sejahtera. Baik. Pertama sekali kita kena tahu apa itu falsafah. Perkataan falsafah adalah berasal daripada perkataan Yunan, iaitulah daripada gabungan dua perkataan, yang pertama filio dan sophia, yang mana bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan, love of wisdom, ataupun ia juga kebijaksanaan merujuk kepada hikmah. Walaupun definisi hikmah itu dalam bahasa Arab dia adalah lebih tinggi pada spesifik dia, kerana dalam Islam, dalam ilmu itu kita tidak hanya sekadar pada dapatan maklumat dan pemikiran, tetapi yang lebih tinggi ada wahyu yang turun kepada kita. Tapi ada kaitan secara umum merujuk kepada ilmu dan juga kebijaksanaan. So, filosofi secara asas adalah dari sudut bahasa dia bermaksud cinta terhadap ilmu pengetahuan. Maka apa yang kita nak bincang bukanlah falsafah yang secara mendalam, kerana kita bukan daripada aspek subjek teras, tetapi daripada aspek subjek umum yang mana kita nak capai dari sudut kebijaksanaan dan juga cinta kepada ilmu pengetahuan dan kebenaran. Maka itulah asas kepada perbincangan falsafah ini. Baik. Dari sudut terminologi, kita boleh tengok ada tokoh-tokoh falsafah sama ada daripada Yunan ataupun daripada Islam itu sendiri. Bawa boleh baca dalam slide yang dinyatakan. Jadi kesemua ini tokoh-tokoh mendefinisikan falsafah itu adalah pada mesej yang sama secara general, iaitu yang melibatkan ilmu, melibatkan kebijaksanaan dan juga melibatkan dari sudut kita panggil kebenaran tadi itulah. Sebagai contoh, kita tengok Aristotle mengatakan falsafah itu memahami hakikat ketuhanan, metafizik, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Dia kata yang pertama ilmu, yang kedua nak mengenali dan memahami hakikat tadi tu. Maka di situlah pemikiran mereka mencari bagaimana nak kenal apa itu kriteria kebenaran dan bagaimana nak justify sesuatu itu perkara yang benar. Maka sudah pastilah merujuk kepada satu perbincangan dalam bahagian keilmuan. Dari sudut tokoh Islam, di antaranya Al-Farabi, falsafah adalah cintakan kebijaksanaan ataupun hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Kerana apa? Kerana ia bukan sekadar apa yang termaktub, tapi hikmah ini benda sebalik apa yang termaktub, apa yang tersirat. Selagi mana perkara itu dipandu dengan wahyu dan juga kebenaran tadi itu. Okey, baik. Maka tujuan falsafah inilah yang kita nak belajar secara umum, iaitulah disiplin ilmiah dalam mengusahakan kebenaran umum dan asas. Jadi kita nak semua pelajar ataupun rakyat Malaysia ini, bila penerapan falsafah itu, mereka ini tidak bincang secara emosional, tidak bincang dari sudut kita panggil ada bias, tapi perbincangan sesuatu perkara dalam melakukan tindakan ataupun mencari satu jawapan adalah based on ilmiah punya discussion. Kerana apa? Kerana nak cari kebenaran. Maka ini adalah satu usaha pemikiran yang tuntas. Maka akal yang Allah Ta'ala berikan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin dalam kita berbincang, mengkaji, meneroka, based on tak lain tak bukan adalah kebenaran. Rosak manusia ini kehidupannya apabila tujuan dia selain daripada kebenaran. Kebenaran, kepentingan, sesetengah individu, diri dan sebagainya. Maka di situlah kita akan lihat akan rosak. Kerana apa? Kerana tujuan selain daripada kebenaran. Baik. Konsep falsafah ni dia ada yang mikro, ada yang makro lah. Yang mikronya yang kita daripada mikro lah, yang kita panggil secara personal, secara kecil, dalaman.
Manakala makro tadi itu dia akan membentuk secara yang lebih besar negara dan juga global. Kan falsafah penerapan dalam individu dari sudut kita panggil falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi setiap orang itu mesti dan perlu mendapat pendidikan supaya apa? Supaya diri dia tadi itu perbincangan dia adalah based on kepada ilmu. Bila individu tadi itu adalah diterapkan dengan kebenaran, kecintaan kepada kebenaran berdasarkan pengetahuan dalam mencari kebenaran, maka negara tadi itu akan berdaya saing dengan sihat dan kita panggil global akan menjadi satu apa namanya matlamat kehidupan bersama yang harmoni. Kan apa yang berlaku dari sudut keganasan, dari sudut penindasan, kerana apa? Kerana ada kepentingan-kepentingan yang lain yang akhir sekali kepentingan itu membawa kerosakan. Kerana apa? Kerana dia bukan nak mencari atau pertahan kebenaran, tapi kerana nak mempertahankan kebenaran kepentingan yang dia mahu dari sudut tadi itu. Okay, baik. Sebagainya itulah kita boleh lihat rukun negara. So apa rukun negara? 5 perkara ini. Pertama, percaya pada Tuhan, kesejahteraan deraja dan negara, kelurahan, perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Apa falsafah kepada rukun negara ni? Balik kepada basic kenapa rukun negara ini diwujudkan. Iaitulah selepas daripada peristiwa hitam 13 Mei. Maka rukun negara ini, 5 rukun ini diwujudkan kerana maksud dia apa? Tujuan adalah untuk keharmonian negara Malaysia yang memiliki rakyat berbilang-bilang kaum tadi itu. Walaupun berbilang kaum, berbilang kepercayaan, berbilang kita panggil kerenah, tapi dengan rukun negara ini falsafahnya kita mahu mewujudkan masyarakat yang harmoni, yang ada pasak pegangan yang boleh mengikat dari sudut mewujudkan suasana yang aman di antara satu sama lain. Kan? Maka disusun dari sudut rukun negara ini. Jadi objektif rukun negara ini boleh tengoklah mencapai perpaduan lebih erat, membina sebuah masyarakat progresif menggunakan sains teknologi moden ini kita panggil walaupun perubahan zaman, cabaran dia memelihara satu cara hidup demokratik kerana apa? Kerana kita ni dalam keadaan tidaklah diktator tapi dalam keadaan ada kebebasan tapi kebebasan yang berdisiplin dan juga berperaturan tadi tu Tujuan dia juga adalah untuk mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan sama. Kalaulah berlaku ketidakadilan, jurang kemiskinan yang melebar dan sebagainya, maka dia akan kembalilah sebagaimana berlaku peristiwa hitam 13 Mei serta peristiwa-peristiwa yang lainlah yang mana boleh mengganggu gugat keharmonian negara tadi itu kerana keadilan tadi itu tak dikecapi secara bersama. Kan? Maka di situ juga kita boleh lihat hukum negara tadi itu membentuk sikap yang umum terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Kita berbagai. Unik negara kita ni Malaysia adalah masyarakat majmuk. Masyarakat berbilang kaum yang mana mengekalkan identiti setiap kaum tadi itu. Dan kerana apa? Kerana kita tidak berasimilasi sebagaimana di negara-negara lain walaupun ada yang mana pembentukan daripada berbilang kaum dan etnik kemudian dia berasimilasi yang mana etnik yang kecil ataupun kaum yang minoriti tadi tu dia menyerap masuk kepada kaum yang majoriti dengan meninggalkan identiti asal kaum mereka tadi tu. Beza dengan Malaysia, kita ada yang pelbagai kaum yang mengekalkan identiti yang unik. Tapi dalam masa yang sama cabaran bagaimana kita nak mencapai perpaduan atas nama atau imej yang satu negara tadi tu. Maka di situlah antara falsafah kepada rukun negara ini kita tengok objektif dia adalah membentuk tadi tu. Dalam kita menjaga apa namanya tradisi budaya yang kaya yang pelbagai corak tadi tu Maka kita boleh lihat 5 prinsip rukun negara ni apa, recall balik waktu kita sekolah dan sebagainya kan. Okey. Kan okey baik. Jadi apa dia punya yang dapat Selain itu dari sudut mikronya falsafah pendidikan kebangsaan. Apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Kita tengok pendidikan kebangsaan adalah satu usaha berusaha dalam mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujud kehidupan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ingat kata kunci dia Jerry, iaitulah J, jasmani, E, emosi, R, rohani, I, intelek tadi. Yang seimbang. Pendidikan bukan hanya sekadar skor A semata-mata sehingga kita mengabaikan tahap kesihatan jasmani kita. Bukan hanya sekadar mengejar skor A semata-mata tetapi dari sudut mental health kita, emosi kita tak baik. Jadi kita nak pendidikan yang seimbang tadi tu. Yang mana overall dia tadi tu berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kenapa diletakkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan tadi tu sebagai rukun negara utama? Kerana kalau manusia ini tidak boleh menurut kata agama yang mereka anuti tadi tu, maka siapa lagi yang boleh kontrol mereka?
Sebab yang lain tu semua adalah manusia. Sebab itu letak yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Barulah kesetiaan kepada raja dan negara. Orang yang baik adalah orang yang boleh mengikut kata apa yang dipercayai tadi tu. Kerana apa? Kerana itu adalah tanda kehambaan. Hamba tadi tu adalah orang yang baik, ikut kata patuh. Jadi peraturan kita sama manusia ini, dan jadi apa kata kunci dia? Kalau orang tu baik pada kepercayaan dia, insya-Allah dari sudut peraturan manusia sama makhluk ini kita akan jadi baik, kan? Jadi akhlak yang mulia dan sebagainya. Baik. Nyatakan di sini elemen-elemen dalam FPK, falsafah pendidikan kebangsaan. Apa maksudnya? Pendidikan satu usaha yang berterusan, kan? Daripada kita sebelum prasekolah sampailah kita dah bekerja sekalipun tetap akan ada pendidikan. Cuma bezanya secara formal, informal ataupun ada sertifikat kemahiran, sertifikat kepakaran dan sebagainya. Tapi nilai-nilai itu adalah sebagai satu usaha. Kerana apa? Kerana dalam nak membentuk kemenjadian manusia, ilmu ni sangat penting dalam nak memperingatkan manusia tentang apa tujuan hidup, apa kemahiran yang nak dibentuk, bagaimana survival yang akan survival hidup yang akan menempuh pelbagai cabaran dan perubahan zaman tadi tu. Maka di situlah penting kita boleh tengok hasilnya nak apa, memperkembang potensi, kan, insan seimbang harmonis, berilmu pengetahuan, berketerampilan dan sebagainya. Jadi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, maka ini adalah secara asas matlamat dia patuh pada Tuhan, kan, berilmu pengetahuan, memupuk perpaduan, kan, memiliki syahsiah yang seimbang dan sepadu. Ini pun cabaran zaman sekarang ni. Maka apabila tak seimbang dari sudut syahsiah, akhlak dengan kejayaan intelek tadi tu, ini pun satu kita panggil satu masalah yang perlu diperbaiki lah, kan, sebab kita nak dari sudut keseimbangan semua sekali, kan, sama ada dari sudut kita panggil jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dan kita boleh lihat dia akan contribute kepada diri masyarakat, agama dan negara tadi tu, kan, bukan hanya memilikikan seorang saja, tetapi apa kemahiran, kelebihan yang dimiliki dia boleh sumbangkan kembali kepada masyarakat, negara dan juga agama. Baik, maka di sinilah kita boleh lihat bagaimana nak memahami keseimbangan tadi tu. Ini based on falsafah. Maksudnya apa itu falsafah? Iaitulah orang yang belajar, cerdik pandai dan terus mencari kebenaran. Maka tanda dia dalam dia punya apply kehidupan dia tadi tu, maka di sinilah kita boleh lihat keseimbangan tadi di antara empat perkara atau empat elemen yang disebutkan tadi. Itulah bagaimana keseimbangan, kan? Jadi bagaimana kepercayaan kepada Tuhan jadi pasak dia. Sebab apa? Sebab manusia ni kadang-kadang dia boleh berhelah. Dia boleh dari sudut kita panggil apa namanya, mencipta alasan dan juga mencipta peluang dalam nak melepasi suatu perundangan yang zahir. Tapi apabila ada based on kepercayaan pada Tuhan, maka di situlah yang kekawal dia tadi tu, kan? Maka di situ kita boleh lihat pengaruh agama ni sangat kuat dalam kehidupan kita ni, dan itu adalah perkara yang sangat penting dan jadi pasak kepada keseimbangan. Okay, baik. Maka ini falsafah pendidikan kebangsaan, boleh baca apa tujuan-tujuan dia, kan. Tadi tu dah nyatakan juga, ini semua dari sudut tadi itulah. Maka bila kita sebut, bila berjaya melahirkan falsafah pendidikan kebangsaan, berjaya melahirkan individu seimbang tadi tu, dia punya output dia apa? Yang dinamakan adalah insan beradab. Apa itu insan beradab? Dia sedar tanggungjawab dia dengan Tuhan, dia sedar tanggungjawab dia sama diri dan masyarakat, dan juga dia sedar tanggungjawab dia tadi tu dengan seluruh alam ini, kan. Maka di situlah insan beradab, insan yang tidak hanya sekadar memiliki pengetahuan intelek yang tinggi, tapi dia juga memiliki adab tadi tu. Adab ni lah yang kita panggil peradaban, kan. Sebab nak membina peradaban, dia bukan sekadar dari sudut kita panggil material, tetapi bermula daripada kemenjadian dalaman manusia itu. Maka inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tamadun Islam bermula dengan membangunkan modal insan. Nabi mengubah masyarakat daripada jahiliah kepada sebaik-baik makhluk ataupun sebaik-baik umat tadi tu dengan adab yang mulia, akhlak yang hebat, kan. Innama mu'ithu liutammima makarimal akhlak. Maka kita punya Profesor Diraja yang baru dilantik ini, Nakib Al-Atas, dia menjelaskan ini, kan. Apa tujuan ilmu tadi tu? Apa tujuan belajar? Belajar untuk ilmu. Apa tujuan ilmu tadi tu? Kadang-kadang ada orang salah faham, hanya sekadar untuk pekerjaan semata-mata. Itu mungkin daripada faedah bila kita belajar, kan. So kita boleh bekerja untuk cari pendapatan, untuk kemahiran. Tapi paling asas sekali ilmu itu adalah tadi tu, melahirkan insan beradab. Kan, mana insan beradab tadi tu adalah output daripada keseimbangan daripada yang disebutkan tadi tu menerusi falsafah pendidikan kebangsaan.
yang mana asasnya daripada percaya pada Tuhan dan patuh pada agama. Kemudian 4 elemen yang mesti kita seimbangkan secara harmonis daripada jasmani, emosi, rohani dan juga intelek tadi tu. Kan? Maka lahirlah insan yang beradab. Kegagalan sistem barat yang tidak ada roh ataupun dalaman pada sesuatu itu termasuk pendidikan, maka dia akan melahirkan seolah-olah manusia itu hanyalah sekadar robot pekerjaan ataupun tenaga buruh dari sudut faktor ekonomi semata-mata. Maka di situlah antara kelompongan tadi tu. Sedangkan kita ni bukan sekadar dari sudut tenaga buruh. Tenaga buruh tu dari sudut maksudnya itu contribute kita dalam memakmurkan muka bumi Allah. Tetapi dari sudut yang lebih penting bagaimana dalaman tadi tu dibangunkan. Kita boleh tengok banyak negara maju tapi tetap banyak juga jenayah dan juga kekacauan. Kenapa? Kan? Manusia boleh mencipta alat yang canggih tapi tetap juga berlaku kerosakan kerana kelompongan dalaman itu. Kan? Maka itulah yang dipanggil kepentingan dalam kita kait balik dengan dari sudut apa kita punya falsafah pendidikan dan juga kaitan kita ilmu dalam Islam tadi tu. Kan? Baik. Dan kita kalau di UiTM juga ada satu model yang diterapkan dari sudut kita panggil adalah dari sudut short form dia ADAB adab tadi tu. Kan? Bagaimana dari sudut pembelajaran kita lah designing learning tadi itulah. Tapi nak kaitkan VC sebelum ini dan sekarang pun sangat menekankan aspek dari sudut ilmu yang menjadi ilmu yang menekankan kemenjadian manusia. Sebab kenapa? Sebab kepentingan daripada mikro tadi tu, falsafah pendidikan kebangsaan, setiap individu memiliki ilmu dan belajar, maka dia akan membentuk masyarakat yang harmoni berdasarkan daripada tunjang pegangan rukun negara, dan disitulah secara globalnya kita akan membentuk falsafah sejahtera, negara yang berdaya saing tapi dalam masa yang sama dari sudut nilai-nilai murni kita tak tinggalkan tadi tu. Kita tak nak hanya membangun material itu nampak gah, tetapi rakyat ataupun masyarakat tadi itu rosak dengan akhlak yang tiada dan juga masalah sosial yang kritikal, kan? Maka itu adalah perkara. Kita tak nak nampak gah, tapi dalam masa yang sama, isu yang melibatkan keganasan, kemanusiaan, kita pula yang tidak cakna, kan? Dan maka itu adalah perkara yang tak seimbang. Falsafah sejarah membawa kepada sehingga seluruh global dunia, iaitulah yang dipanggil sebagai keharmonian. Maka kena dengan kita panggil sebab sejahtera ni boleh juga kita translatekan sebagai salam sejahtera. Jadi Islam adalah agama yang membawa kesejahteraan. Bukan sekadar untuk individu, bukan sekadar masyarakat, tetapi untuk dunia. Kerana itulah tujuan Nabi SAW dia utuskan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Okay, baik. Ni nanti kita akan tengok dari sudut tadi itulah dalam bagaimana ilmu-ilmu yang ada dibincangkan dalam falsafah berkenaan dengan logik, metafizik dan sebagainya. Maka itulah kepenting dalam kita nak memahami falsafah, kita mempelajari falsafah dari sudut yang umum, iaitulah bagaimana ilmu yang mengajak kita untuk berfikir meneroka dalam nak mencari kebenaran. Kan? Maka kalau setiap manusia itu diterapkan dengan ilmu yang adanya falsafah, iaitulah kemenjadian manusia, keseimbangan yang harmonis dan melahirkan manusia, setiap individu itu adalah insan yang beradab, maka dia akan membentuk masyarakat yang walaupun berbeza pelbagai kaum anutan, kepercayaan sebagainya, kita boleh duduk secara harmoni dan kita boleh membangunkan peradaban negara kita, yang mana negara kita adalah negara yang berdaya saing maju. Dalam masa yang sama kita juga memiliki dari sudut nilai-nilai yang baik, yang tidak hanya sekadar mengejar dari sudut material bangunan ataupun yang tidak cakna kepada isu-isu kemanusiaan, tidak. Maka itulah kepentingan dalam falsafah tadi tu. So itu adalah maksud falsafah yang kita belajar dalam subjek inilah. Nanti insya-Allah kita akan tengok kepada topik-topik yang lain sama ada dalam iDiscuss yang mana kita akan bincangkan secara mingguan, dan yang keduanya menerusi topik-topik yang terpilih yang kita akan bincangkan dalam seminar-seminar yang disusun tadi itulah, dalam berbaki lagi seminar 2, 3 dan 4. Selain daripada itu, kita minta semua pelajar boleh baca slide-slide yang telah kita bentangkan ini. Di samping kalau ada tambahan buku-buku yang berkaitan dengan falsafah dan isu semasa, mana-mana yang penerbit dia pun tak ada masalah, sebab subjek ini subjek umum yang mana meliputi kepada seluruh IPT-IPTA yang ada di Malaysia ini. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.